Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera anak-anak satu Al-Hawarizmi. Okey, hari ini kita akan tengok dua tajuk kecil iaitu kata hubung dan juga ayat penyata. Untuk kata hubung ni awak dah pernah belajar kan sebelum ni? Dah banyak kali rasanya kita ulang pasal kata hubung. Jadi cikgu rasa tak ada masalah. Tapi ayat penyata ni awak baru nak masuk kali ni. Jadi jom kita mula. Sekejap cikgu buka slide. Okey. Kita akan tengok kata hubung dahulu. Lepas tu baru kita tengok ayat penyata ya. Okey, ini adalah dalam buku teks awak, muka surat 127. Kata hubung, ingat lagi kan kata hubung? Atau, dan, tetapi, sambil. Apa lagi? Ingat lagi kan semua tu? Itu adalah kata hubung. Kata hubung ni fungsi dia apa? Menggabungkan dua atau lebih, dua atau tiga jenis ayat. Itu namanya kata hubung sebab dia hubung. Okey. Okey, jom kita tengok ni. Boleh baca sama-sama ya. Indira ke Taman Botani atau ke Taman Tema Air. Kalau digunakan kata hubung atau, maksudnya dia membuat pilihan. Indira tu dia nak pergi Taman Botani ke nak pergi Taman Tema Air dulu. Tak semestinya kalau ada simbol tanya ni, simbol kata tanya ni, tak semestinya soalan tu kena ada apakah, siapakah, bilakah, adakah. Tak semestinya ada kata tanya tu tahu. Tapi kalau dalam perkataan tersebut ada tanda tanya, tanda soal tu, yang tu kita tetap akan panggil sebagai ayat tanya sebab dia ada simbol tanya pada ayat tersebut ni yang cikgu bulatkan ni. Tak kisah depan dia ada bagaimanakah, bilakah tu, kalau walaupun dalam ayat tersebut tak ada perkataan tersebut, dia tetap dikira sebagai ayat tanya sebab ada simbol soal. Itu awak kena ingat tau. Jadi awak jangan beranggapan ayat tanya tu kalau ada bilakah, apakah, siapakah je kan Cikgu Fika cakap sebelum ni. Tak, itu memang betul. Kalau ada apakah, siapakah, bilakah, itu semua memang ayat tanya, kata tanya. Tetapi selain itu untuk ayat yang tak ada perkataan-perkataan tersebut tetapi ada simbol tanda soal yang macam Cikgu Fika bulatkan tu, itu pun kita tetap panggil sebagai ayat tanya. Jadi atau ni selalu digunakan untuk pilihan dia nak pergi ke Taman Botani ke nak pergi ke Taman Tema Air dulu. Okey, kita tengok yang kedua. Indira dan kakak bermain jongkang-jongket. Indira dengan kakaknya main jongkang-jongket. Indira dan abang ingin berjoging tetapi hari hujan. Nampak dia pakai dua kata hubung dekat sini. Ada dan juga tetapi. Jadi dia gabungkan tiga jenis ayat menggunakan dua kata hubung yang berbeza. Indira dan abang ingin berjoging tetapi hari hujan. Okey, cuba kamu bina ayat berdasarkan jadual ya. Macam Cikgu Fika baca tadi itulah contoh ayat yang kita boleh bina untuk kata hubung. Okey, cikgu rasa tak ada masalah. Kalau awak masih ingat lagi kata hubung yang kita dah pernah belajar banyak kali sebelum ini. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, ini cikgu ambil contoh dekat Google untuk kita buat sama-sama lah. Okey, arahan soalan, isi tempat kosong dengan kata hubung yang paling sesuai. Jadi kita kena baca ayat tu, lepas tu kita kena pilih mana satu kata hubung yang sesuai dengan ayat tersebut. Okey, jom kita tengok. Baju itu cantik atau tetapi mahal. Jadi kalau untuk soalan ni yang lebih sesuai kata hubungnya adalah tetapi. Baju itu cantik tetapi mahal. Dia nak cakap baju tu cantik tapi mahal harga dia. Okey, nombor dua. Daun itu rosak dan kerana dimakan oleh ulat. Agak-agak je kata hubung mana yang sesuai. Kalau kita guna daun itu rosak dan dimakan oleh ulat,
tak sesuai kan. Jadi maksudnya dan ni bukan. Jadi maksud kerana ni lebih kurang sebab. Maksud dia lebih kurang macam sebab. Jadi daun itu rosak sebab dimakan oleh ulat. Jadi kerana tu adalah ayat dia yang betul. Jadi daun itu rosak kerana dimakan oleh ulat. Okey, itu rumah dan atau istana. Lepas tu tanda soal. Itu adalah ayat tanya. Dia tanya itu rumah atau istana. Ya, kata hubung atau yang sesuai sebab ada pilihan. Sorry. Kalau dalam soalan tersebut ada contoh pilihan, dia lebih sesuai menggunakan kata hubung atau. Okey, sebab tu dia tanya, itu rumah atau istana? Seolah-olah dia nak menggambarkan rumah tu besar sangat. Jadi dia tengok rumah ke istana. Jadi kata hubung yang sesuai adalah atau. Okey, soalan nombor 4, Safwan dan atau Kok Seng bermain layang-layang. Yang ini cikgu rasa semua orang tahu mestilah dan sebab dia bersama-sama main layang-layang. Dia bukannya atau. Kalau atau tu salah seorang main layang-layang. Tetapi selalunya main layang mesti berdua, bertiga kan, ada kawan-kawan kan. Jadi kata hubung yang sesuai adalah dan. Safwan dan Kok Seng bermain layang-layang. Yang kelima, Nani membaca buku kerana sambil mendengar radio. Jadi mestilah kata hubung yang sesuai adalah sambil dia baca buku, sambil dia dengar radio. Takkanlah dia membaca buku kerana mendengar radio. Tak ada perkaitan langsung kan dalam ayat tersebut. Jadi kata hubung yang sesuai adalah sambil. Nani membaca buku sambil mendengar radio. Okey, boleh. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, kita nak tengok ayat penyata. Macam mana kita nak tahu mana satu ayat penyata, mana satu bukan ayat penyata. Okey. Okey, jom kita baca sama-sama. Buku Scrap Kakak. Okey, ini pasal pokok periuk kera. Pernah nampak tak, cik? Hari tu kita pernah sekali kan bincang pasal pokok periuk kera ni kan. Ni macam ni rupa pokok periuk kera ni. Cikgu rasa siapa yang selalu masuk hutan ke ataupun pergi taman-taman ke mungkin akan jumpa pokok periuk kera ni. Okey, jom kita baca. Pokok periuk kera ialah sejenis tumbuhan liar. Pokok ini tumbuh di dalam hutan di Malaysia. Pokok ini unik dan cantik. Kita perlu memelihara pokok ini agar tidak pupus. Nampak bunga seperti periuk. Ni nampak macam periuk kan. Lepas tu ada penutup ni. Nampak ada yang kecil ni, itulah penutup dia. Pokok periuk kera pokok herba. Mengikut petua orang-orang tua, pokok ini baik untuk kesihatan. Terdapat beberapa jenis periuk kera yang airnya boleh mengubati sakit mata. Maksudnya periuk kera ni dia ada banyak jenis tau. Dia bukannya ada satu jenis je. Dia ada macam-macam jenis dan ada salah satu jenis pokok periuk kera tu boleh digunakan untuk ubati sakit mata. Lepas ni kalau awak ambil jumpa pokok periuk kera, jangan main ambil je. Konon-konon dalam buku kata boleh baiki sakit mata kan. Tidak semestinya, dia ada jenis-jenis dia sendiri. Tidak semestinya yang awak nampak tu betul-betul boleh ubati. Mungkin dia ada jenis yang lain. Dia ada spesies-spesies dia sendiri. Akarnya pula dapat mengubati sakit lelah. Kelongsong periuk kera juga boleh dijadikan acuan untuk membuat lemang. Pernah dengar kan orang buat lemang dalam periuk kera tu kan? Itulah kegunaan dia juga selain boleh mengubati sakit mata, sakit lelah. Ni nampak contoh-contoh ni. Ini adalah contoh dibuat lemang. Nampak ni. Okey, soalan ni adalah membina ayat penyata berdasarkan bahan. Ni semua yang kita baca tu tadi adalah semua ayat penyata. Sebab apa di ayat penyata? Jom kita baca. Ini adalah dalam bijak bahasa. Cikgu besarkan sikit.
Okay, dia kata apa? Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Maksudnya dia beritahu sesuatu. Macam yang kita baca tadi, semuanya adalah ayat penyata sebab dia ceritakan pasal pokok kria. Contoh yang pertama adalah pokok periuk kera ialah sejenis tumbuhan liar. Dia pernyataan, dia memberitahu pokok periuk kera itu adalah tumbuhan liar. Itu maksudnya membuat satu pernyataan. Lepas tu yang kedua, pokok ini tumbuh di dalam hutan di Malaysia. Dia beritahu pokok tu tumbuh dekat Malaysia, dalam hutan di Malaysia. Itu adalah satu pernyataan, satu statement kalau dalam bahasa Inggeris, satu statement, satu pernyataan. Jadi awak boleh katakan kalau awak nampak ayat dalam bahasa Melayu yang selalunya ayat penyata ni, dia punya ayat mesti tanda noktah. Ni, tanda noktah ni. Lepas tu ayat dia berbunyi pernyataan. Dia menceritakan tentang sesuatu benda. Macam ni lah. Pokok periuk kera, sejenis tumbuhan liar. Lepas tu tumbuh kat Malaysia. Pokok ni cantik, unik. Itu adalah pernyataan. Lepas tu kalau perasan ada tanda noktah. Itu kita panggil sebagai ayat penyata sebenarnya. Tapi kena tengok juga jenis-jenis ayat dia. Satu cikgu cakap tadi, dia kalau ayat tersebut berbunyi pernyataan, lepas tu ada tanda nokta di hujung ayat dia, itu kita boleh panggil sebagai ayat penyata. Nah tu contoh tu tengok kat bawah. Pokok periuk kera ialah sejenis tumbuhan liar. Lepas tu nombor 2, kita perlu memelihara pokok ini agar tidak pupus. Itu pun satu pernyataan. Dia suruh pelihara pokok-pokok ini supaya tidak pupus. Sebab apa pupus? Boleh jadi pupus sebab pokok ini tumbuh liar. Jadi bila manusia selalu ambil untuk ubati sakit mata, untuk ubati sakit lelah, untuk buat acuan lemang, jadi sedikit sebanyak pokok tersebut akan berkurangan sebab dia tumbuh meliar. Dia bukan tumbuh ditanam orang, dia tumbuh sendiri. Jadi bila benda tumbuh sendiri, dia selalunya tak banyak mana pun. Tapi bila orang selalu ambil, boleh jadi berkurangan. Sebab tu ayat penyataan dekat ni, nombor 2 ni, dia kata kita perlu memelihara supaya tidak pupus. Okey, jelas? Semua ayat yang kita baca tadi, semuanya adalah ayat penyata. Sebab semuanya menceritakan. Semua ayat tersebut menceritakan tentang sesuatu benda. Dia membuat suatu pernyataan. Itu je. Lepas tu ada tanda nokta di hujung ayat tersebut. Itu adalah ayat penyata. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey. Kita akan buat ni untuk kita tengok ayat penyata yang mana satu. Contoh, sila pilih ayat penyata yang betul. Yang ni cikgu ambil contoh aktiviti dekat Google untuk kita tengok dengan lebih jelas mana satu ayat penyata, mana satu yang bukan. Okey, kita tengok nombor 1. Ibu saya bekerja sebagai seorang guru. Ayat penyata ke tak? Ya, betul. Ayat penyata sebab apa? Ayat itu menceritakan tentang ibu dia yang kerja sebagai seorang cikgu. Lepas tu belakang dia ada tanda nokta. Jadi itu kita panggil sebagai ayat penyata. Saya suka makan nasi goreng dan air sirap. Penyataan tak? Ya, betul. Penyataan sebab dia memberi penyataan bahawa dia suka makan nasi goreng dan juga air sirap. Pun penyataan juga. Okey, nombor 3. Ibu ada di sini rupanya. Ini adakah ini ayat penyata? Ini ayat apa ni? Oh, wow. Ayat apa? Yang ini bukan ayat penyata. Ini ayat ayat seruan. Sebab apa? Ni nampak. Ingatkan ayat seruan. Oh, aduh. Oh, aduh, aduhai. Itu semua adalah ayat seruan. Nampak? Lepas tu ada tanda seru dekat hujung dia. Jadi ini bukan ayat penyata sebab dekat hujung ayat dia ada tanda seruan. Tanda seruan ni. Jadi itu bukan ayat penyata.
Nombor 4, Kamil, siapakah yang datang ke rumah nenek pagi tadi? Yang ini ayat apa? Tadi kita baru bincang. Ayat yang depan tadi. Ya. Ayat tanya sebab ada apa? Ada perkataan siapakah dengan ada tanda soal. Ini kita tak boleh panggil sebagai ayat penyata. Sebab dia adalah ayat tanya. Ada siapakah dengan ada tanda tanya. Nombor 5, Rafiq sedang bermain bola bersama rakan-rakannya. Ayat penyata tak? Ya, ayat penyata. Tengok, ada tanda nokta di hujung ayat. Lepas tu, ayat ini pun menceritakan sebuah pernyataan. Rafiq tu tengah main bola dengan kawan-kawannya. Nombor 6, pemandangan di tepi pantai sangat indah. Yang ni ayat penyata ke tak? Ya, betul, ayat penyata sebab ada tanda nokta. Lepas tu ayat pun menceritakan tentang sesuatu. Dia cakap tepi pantai sangat cantik. Yang nombor 7, Kimchi seorang yang sangat rajin dan baik. Ayat penyata ke tidak? Ya, betul, ayat penyata. Nampak ada tanda nokta. Lepas tu ayat dia pun menceritakan sebuah pernyataan. Bella berasa sedih kerana kucing kesayangannya hilang. Yang ini ayat apa? Ayat penyataan tak? Ya. Dia sedih sebab kucing dia hilang. Okey. Nombor 9. Bila kamu hendak pergi ke kedai Pak Ali? Ini ayat apa ni? Ada tanda soal, ada ayat. Ya, ini adalah ayat tanya sebab ada tanda tanya bila, lepas tu ada tanda soal. Jadi itu bukan ayat penyata. Ini adalah ayat tanya sebab ada tanda soal dan juga kata tanya bila. Yang terakhir sekali, Sarah dan adiknya sedang menonton televisyen. Okey. Ya. Ini adalah ayat penyata. Nampak ada tanda titik. Lepas tu ayat ni pun menceritakan yang Sarah dengan adiknya tengah tengok TV. Jadi boleh nampak kan, kalau ayat seruan dia ada tanda seru, ada perkataan oh, amboi, aduh, itu semualah. Lepas tu kalau ayat tanya dia mesti ada tanda soal. Jadi bila ada tanda seruan, tanda soal ni kita tak panggil sebagai ayat penyata. Ayat penyata selalunya akhir dia akan berakhir dengan tanda nokta ni, tanda titik tu. Okey. Okey, itu sahaja. Untuk aktiviti awak, sila lengkapkan buku aktiviti muka surat 52 hingga 54. Buat buku aktiviti muka surat 52 hingga 54 ya. Dah tanda dekat buku awak. Okey. Itu sahaja daripada Cikgu Fika. Jika ada apa-apa soalan, boleh PM tepi. Selamat menyiapkan tugasan.